إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم صوابا بسم الله الرحمن الرحيم قال معلف قد صلى الله عليه وسلم baik apa? Qala mu'alif rahimahullah ta'ala setengah daripada sunat wudu situ. Istinsyaq, yakni menghembuskan air hidung. Istinsyaq masuk air hidung. Istinsyar, mengeluarkan air hembus. Jadi masuk air ke hidung, senyap, dia tak hembus, dapat sunat. Nah, dia minta kuat, kepala berdengung. Nah, kita masuk. Maknanya semata-mata air masuk hembus, sunat lain pula. Dia panggil sunatul mustaqillah, sunat yang berasingan. Ya. Dan mengeluarkan daripada mulutnya. Kerana hadis Muslim, sabda Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin yatamadmadu wa yastanshik fayansiru illa kharajat khataya wajh wa hawa wa khayashimi." Tiada daripada kamu daripada seorang yang berkomor-komor, itu maknanya madmadah, tamadmadah, ya tamadmadu. Min ahadikum ya tamadmadu summa yastanshiku, istinsyak itu masuk mengeluarkan air hidung. Berkomor-komor kemudian memasuk air ke hidung. Ya. Kemudian maka dihembuskan. Payan tashiru, maka dihembuskan. Syarat. Melainkan keluar dosa mukanya, yakni dosa mulutnya, hidungnya, keluar. Maka hasillah dengan keluar, ya, kemudian daripada istinsyak akan barang yang di dalam hidung ni, daripada air dan tai hidung ni. Dan sunat demikian tu keluar dengan anak jari kelingking kiri. Gunakan anak jari kelingking kiri. Bagi, kan? Dan setengah daripada sunat wudu ialah menyapu sekalian kepala. Kerana mengikut akan Nabi SAW menyapu sekalian. Sapu kepala tu wajib. Sunat tu sekalian. Mensapu semua tu sunat. Kalau sikit tu wajib. Ya. Menyapu kepala tu hukum dia wajib. Wamsahu biru'usikum. Adapun meratai keseluruhan basuhan, itu hukum dia sunat. Kawan tanya pula, meratai sunat wajib. Kata, sapu kepala wajib. Yang mana wajib, yang mana sunat? Diri menyapu tu wajib. Ada diri meratai, itu sunat. Ya. Kena keluar ada mazhab mengatakan wajib sapu semua. Ada kata suku banyak, ada khilaf. Kemudian kafiat, bermula kafiat bahawa dihantarkan dua telunjuk di hadapan kepala. Dua telunjuk kita kan, kita basahkan, telunjuk letak depan kepala kita ni. Kemudian didalu ke belakang. Pusing balik. Dan dilekatkan hujung keduanya, dua telunjuk tadi. Dan dihantarkan dua tangannya itu pada pelipis. Dihantarkan dua tangan jadi pada pelipis tepi ni. Lipisan kita. Kemudian maka dilalukan dengan keduanya ke belakang, tolak ke belakang semua. Kemudian dibalik ke depan balik. Keduanya pada permulaan tadi. Itu sunat yang paling afdal. Jika ada rambutnya itu berlipat sebab panjang, ya, dan jika tiada maka sunat dipadakan sapu ke belakang saja. Rambut tak ada, otak licin ni, turun ke belakang sekali dah. Habis. Maka jikalau ada pada kepala itu serban, maka tiada berkendak menanggalkan dia daripada kepalanya, sama ada serban atau kain tudung kepalanya, atau kemudian hingga
disempurnakan menyapu atas barang yang di atasnya. Kemudian daripada sudah disapu, ingat tu. Kemudian dia boleh lalukan air atas serban atau tudung dia, lalu saja, dia malah nak buka. Tapi dengan syarat, kemudian dia sudah disapu akan barang yang wajib atasnya. Tu. Sapu sikit dulu celah tu, kan? Kemudian yang lain tu lalu saja. Jangan tak lalu, tak sapu dalam. Sapu luar kepala tak kena, tak sah tu. Kemudian daripada sudah disapu barang yang wajib atasnya. Atas seorang tadi disebut pada Hasyam Mudabi. Syarat menyempurnakan menyapu di atas serban itu 5 syarat. Ya, nak sapu lalukan naik atas serban saja, tak payah buka. Pertama adalah jatuh, kemudian daripada menyapu yang wajib. Mana berlaku tu mesti yang wajib dulu. Bermula yang terlebih aula adalah sapu itu pada ubun-ubun. Aula tu ambil yang depan sini, ubun-ubun kita ni. Kedua, disapu di atas serban akan barang yang lain daripada berbetulan dengan sapu yang wajib tadi. Ambil 4 lain tak? Ya. Yang ketiga, bahawa jangan ada memakai nya tadi asi. Maknanya melakukan maksiat. Misal seperti orang ihram. Orang ihram lelaki tu boleh tutup kepala kan. Dia pakai atau pakai tu haram. Ya, pakai serban waktu itu hukum dia haram. Pakai serban tu sunnah. Tapi ketika ditegar menutup kepala bagi hujaj orang yang pergi haji ni, lagi tutup kepala dengan serban. Maka pakaian dia tu apa tu? Haram. Maka tak dibenarkan sapu itu. Sebab apa nak benar buka, dia kena buka. Ya, kepala lelaki kena buka waktu ihram. Dan keempat, jangan ada serta pada serban itu najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Kan disapukan habis semua sekali. Cecak ada kat kepala saya habis meratai habis. Boleh macam bau pula. Habis kelimanya, alat sapu itu berhubung dengan menyapu kepala. Ya. Maknanya dah sapu kepala tu. Dan tiada disyaratkan bahawa dihantarkan atas tuhur. Ini tiada disyarat memakai serban atas tuhur. Dia tak syarat pakai serban tu mestilah apa? Dia kena pakai ketika ada wuduk. Boleh kan dia nak ambil wuduk balik, boleh tak payah buka tak. Dia tak syarat macam muzah. Kalau muzah sepatu kulit tu dia kena syarat tu. Ya, nak pakai sepatu kulit itu untuk dapat rukhsah bagi orang mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam, tak payah buka ketika sapu kaki, ketika wuduk, calit atas dia je. Syarat dia masa memakai mesti tuhur, mesti ada semayang. Kalau tak cukup semayang tak boleh pakai. Hatta kalau disapu basuh kaki kanan, disarung, kemudian disapu kaki kiri, disarung, tak sah. Mesti dia tamam betul wuduk. Ya. Kalau dia ambil kaki kanan dibasuh, lepas tu disarung. Kan? Dia kemudian dibasuh kaki kiri, disarung. Macam mana nak buat? Kena buka kaki kanan, masuk balik. Macam main-main dia. Iyalah. Sebab basuh kaki kiri dah betul. Kaki kiri tu dia masuk, ketiga sudah tamam wuduk. Ada kaki kanan tak tamam, kaki kiri tak basuh lagi. Jadi basuh kaki kanan, dia masuk. Apa maknanya? Tak tamam lagi wuduk dia. Ya, dia basuh kiri dah tamam. Jadi macam mana nak buat? Keluarkan balik kanan. Dah, lepas tu masuk balik. Dia main rupa dia. Macam tu lah. Maknanya dia masuk tu biar dalam keadaan dia suci tamam wuduk, mana dalam wuduk yang sempurna. Ada pun di sini tak, dia tak sama ni. Ya, pada masalah sini tak sama. Dia pakai serban ni tak sama, tak syarat. Dia nak pakai serban, dia nak lalukan air atas kepala tadi, mestilah ketiga dia pakai tu ada wuduk, tak syarat. Ya. Cuma syarat dia tadi mesti dia sebelum sapu di atas tadi mesti dia sapu yang wajib dulu. Dia kena jongkit kepala dia ke sapu yang wajib dulu, lepas tu dia sapu je. Kadang-kadang orang pakai serban kan, kadang pakai nak balut payah balik kan, sayang. Wah, siap smart pakai ni, spin. Macam Syekh Al-Hafiz mana pula. Dia yang paling ringkas pakai serban siapa tu? Tunggu ni Abdul Aziz, tonton tengok serban ni. Dah. Dia tak ada nak tengok cermin. Dia angkat serban susuk, dah tengok serban ni, rolot dia. Ringkas je. Senang kan? Wah, kita apa sengit-sengit tengok cermin. Macam-macam. Itu yang kelimanya, ya. Menyapu kepala dan tiada disyaratkan bahawa dihantarkan tatu tak. Dan setengah daripadanya menyapu 2 telinga pada zahirnya, zahir yang luar dan batin yang dalam tu.
yang berteluk-teluk pusing kan. Tu. Dengan dengan air yang baru, bukan tir air. Itu apa? Ada kitab Tayera. Kitab ni Tayera silap cop. Dengan air yang ma'ul jadid, mana air yang baru. Air bukan air yang daripada sapu kepala kan. Takut kan disapu kepala kan, turun sampai telinga. Itu tak pakai. Sapu kepala, telinga. Itu mana air yang baru. Yang belum lagi terpakai pada menyapu kepala, ya. Sebab ada setengah dia orang sapu kepala diturun ke telinga. Kan? Kan begitu. Kerana mengikut semua itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat akan dia Imam Baihaqi dan Hakim. Kalau tuan-tuan nak mudah hadis yang semua dalam mazhab kita Syafi'i, tengok dalam Baihaqi. Ya. Sehingga ulama kata kalau siapa simpan Sunan Baihaqi seolah-olah Imam Syafi'i ada dalam rumah dia. Maksud dia apa? Maksud dia semua kalam Imam Syafi'i punya hadis dalam Baihaqi dia. Imam Baihaqi dia longgokkan hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Mana mujarrajah lah. Kalau Bukhari Muslim tu macam-macam dia kan. Dan jikalau mengambil dengan segala anak jarinya akan air, ya, maka disapunya dengan sepotong jarinya ke kepalanya dan yang lainnya kepada dua telinganya, nasai memadai ia kerana dinamakan air yang baru. Macam ni. Dia celup kan, tangan di dalam kolak, 5 air basah kan. Yang kepala dia lalu macam ni. Yang ni belum pakai kan, masuk sini. Kan? 3 kali. 1, yang ni 2. Hukum? Boleh. Termasuk dia kata menggunakan air yang baru. Nah, saya memadai ia kerana dinamakan air yang baharu. Mana air yang tidak mustakmal. Apa mana mustakmal? Allazi ustu'milah. Mana air yang telah dipakai pada mengangkat fardu. Maka hukum air mustakmal dah jatuh satu martabat. Daripada tahur kepada tuhur. Baca dengan ta bagi atas. Tahur mana suci lagi menyucikan. Kalau baca dengan dhamma, baca tuhur, dia suci sahaja. Dia tidak menyucikan. Betul dalam Quran kata, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Bukan ma'an tuhura. Ma'an tahura. Itu bahasa Arab, bahasa lari bagi sikit, lain makna lagi. Tahur mana suci lagi menyucikan. Bila kita pakai saja mengangkat hadas, maka dah jatuh satu martabat. Ya, makna taraf dia sudah jadi mustakmal. Makna dia suci saja, tapi tak boleh menyucikan najis lagi. Ya. Mengangkat apa tu? Hanya mengangkat hadas. Kalau tak mengangkat hadas, dia tak tahu. Basuhan gata kali pertama dah habis. Kita basuh kali kedua. Itu tak jadi mustakmal. Sebab dia tidak mengangkat akan hadas dah. Sebab hadas dah terangkat. Ya. Kemudian kata Syekh Manawi, tempat tiada memadai, tempat mana masalah. Dalam Arab dia panggil wa mahalluhu bermakna mas'alatu. Mana masalah tu? Tiada memadai air sapu kepala itu air sapu yang pertama. Tu kata Syekh Manawi, dia terang lagi. Sebab air yang pertama itulah air mustakmal. Ya, dah ada pakai. Ada pun dia kata yang kedua dan yang ketiga, maka bahawasanya hasil sunat menyapu keduanya. Sebab air sapu kedua tu tidak lagi dipanggil mustakmal. Sebab dah diguna yang pertama tadi, mengangkat hadas. Ada pun akmalnya semulia, seeloknya, yang seakmal, maka tiada ada melainkan dengan air yang lain daripada air sapu kepala. Itu lebih baiklah. Sama ada yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Mana khususkan sebagai biasalah. Kepala settle kepala dulu. Kemudian barulah ambil yang telinga pula maknanya. Cuma dia bahas tadi sama ada maknanya atau wajah ni boleh tidak. Itu saja perbahasan. Tapi yang elok tu buat macam biasalah. Asing kan. Dan sunat memasukkan kedua telunjuk pada lubang telinga. Sambil semayang kan, lubang telinga masuk telunjuk. Kemudian maka diputarkan. Ada banyak selekor round about. Kona kan. Ya. Mana masukkan telinga. Kemudian maka diputarkan keduanya. Pada kedua telinga tadi, dalam ni tadi. Yang dalam putar dalam. Kan? Kalau ada daki-daki dia terangkat. Dan disapu dengan perut. Dua ibu tangannya di sebelah belakang. Kita guna ni, kita pusing. Kan semua. Yang perut ni belakang. Dia naik tu. Habis. Kan? Perut tu ke belakang.
Mana tadi? Perut dua itu, tangan sebelah belakang, cuping telinga keduanya. Dimula daripada cuping telinga ya hingga kepada kesudahannya. Kemudian maka dilekapkan dua tapak tangan yang basah keduanya dengan dua telinga menuntut kenyataan supaya dia bertegang. Ya, dah buat begitu kan, dah pusing semua. Yang ni dalam belakang pusing belakang. Kemudian tangan ni tepan mai lekap sini. Supaya tepi sini kena kan. Ni, tu lekapkan ni. Sikit jelah, kompang kan pekak kan. Berdengung telinga. Jadi lekap saja. Habis tu. Ni detail dia buat. Jadi sini dia kata apa ni? Tu. Dan terlebih afdal yaknilah sunat membasuh dua telinga serta membasuh muka dan menyapu kedua serta menyapu dua kepala dan menyapu ia dirinya, diri telinga tu khusus dan melekap dua tapak tangan tiap-tiap satu pada yang empat mana tiga hasilnya 12 kali. Faham? Dia basuh muka sekali kan, lalu telinga sekali. 3. Kan sapu kepala pula, pusing, sapu sekali. Jadi 3 situ, 6. Kemudian yang diri dia sendiri tadi, 9. Kemudian lekap 3. 12. Macam sapu telinga 12 kali. Macam mana cara dia? Mana 12 kali pula? Buka kitab tengok ni. Suruh mengaji. Dalam kitab ada. Kan 12 kali. Wah, mana ambil apa 12 kali? Itu cara dia. Ya, taswir dekat situ. Dan hasil apa? Mana 12 kali tuan ya. Aku 12 kali insya-Allah lah. Mudah-mudahan telinga dia tak mendengar benda maksiat. 12 kali kau basuh dia suka dengar juga, ini kau basuh tak betul. Buat tiap-tiap kali kita basuh semua anggota, kita kena taubatkan dia daripada air batin. Zahir ni yang batin dalam tu. Kita basuh je muka, mata wajib tobat, mulut wajib tobat, semua tobat. Sapu telinga tobat, kepala pun tobat, fikrah jahiliah buang semua. Basuh tangan apa buat benda tak betul, ya, semua tobat. Kaki dia berjalan tak betul, semua tobat. Bersihlah. Zahir dan batin nak jalan sekali. Jangan basuh luar je. Basuh luar segi pekah luluslah. Ayam ni sah lah, tak payah qada, tapi kesempurnaan dia ke dalam. Ya. Hati Imam Ghazali cerita panjang dalam Ihya Ulumuddin. Menghadap kiblat zahir pula, kan? Wali wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan kan? Ketika itu kiblat batin kena serentaklah. Sebagaimana kita nak menghadap kiblat zahir satu arah yang telah tetap, maka wajib kita meninggalkan segala arah yang lain. Jangan menghadap kiri kanan semua, kena tepat satu je. Kan? Kiblat satu, jangan pusing-pusing sana. Saya ingat kau sana kan tak sah mayang kita. Itu ibadah. Adapun ubudiyah dalam fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu beradab di sana ada wajah Allah. Apa mana wajah Allah? Mana satu benda yang menunjuk ke atas keberadaan Allah. Syai'un yadullu ala wujudi. Kita hadap dia kiblat, faham dia hati terus menghadap Tuhan. Itu dia. Macam mana jasad kita tak boleh berpusing kanan, begitu hati jangan berpusing ke kanan mana. Terus kat dia je. Latih muraqabah dan musyahadah ke Tuhan. Baru dia cantik. Semayang ni baru dia duduk tangga innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baru dia berdaya dalam tu dia. Ya, sebab bila kelazatan dia bertawajuh ke Tuhan tu dapat, dia takkan paling balahin. Ya, ni semayang patut berlazat, bermanja, bermesra. Semayang ni dating kan, dating. Macam mana kekasih kan duduk dating orang lalu dia tak perasan. Kan orang panggil dia di syauq. Dengan Tuhan lebih daripada itu. Sebab iman seseorang kata ulama kalau tak macam dia gila perempuan, iman dia tak sempurna lagi. Macam mana laki-laki gila perempuan, perempuan gila lelaki, paling kurang taraf kita dengan Tuhan macam tu. Macam mana orang Hindu teringat kan. Dia duduk berbual tak kira orang, begitulah. Dia semayang dia tak nampak dah. Kalau dia kenal belakangan aku sama gol apa. Kan. Belaki aku dolar kan. Itu belum gitu. Belum jauh lagi kan. Orang perempuan pula rokok nampak. Dia punya pelekung bersulam Indonesia punya ni. Ni berapa geger ni. Habis terbagai semayang. Ya, diangkat dia takbir, ghaib, hilang semua sekali. Tak nampak dah. Hati dia terus menghadap hadrat Allah dengan lazat.
Ya, berlazat menghadap Tuhan, itu yang dicari sebelum kita padam. Belum menghadap Allah Ta'ala, cari lazat dengan Tuhan. Dapat itu, bahagialah hidup di dunia akhirat. Hati yang berlazat dengan Tuhan, bermanja, bermesra, berseronok, itu saja hati yang betul-betul dapat menghadap dan boleh membuang sifat mazmumah. Ya, sifat mazmumah payah buang kalau tak ada lazat dengan Tuhan. Dia masih nak cari lazat dengan lain. Ya. Semayanglah tempat latihan dia. Kata Imam Tarikat Syekh Zulias, ya, Bahasan Asazili, latih khusyukan dengan membanyakkan semayang sunat. Ya. Semayang 10 rakaat, tak datang khusyuk, sikit, mayang lagi. Sebab nafsu bila kita tekan macam tu, dia akan lembik. Nafsu kita berat dengan ibadat, dia akan slow. Dia akan ikut kita ni. Kau tak khusyuk lagi, aku bangun semayang lagi. Kau tak khusyuk, aku bangun lagi. Biar lengur ni dan. Ya. Semayang bodoh kali, penat lah, aku cabut lagi. Dengan rocong kering-kering, kalau rocong capur bulat telefon, orang kata dia mengayau. Dan setengah daripadanya sunat uduk, menyisirkan segala bulu yang tebal daripada janggutnya dan tali tudung. Tahu tali tudung? Jambang sekben, tu panggil tali tudung. Orang tali tudung lah kita. Tu panggil tali tudung sekben. Cara dia ambil air, janggut kan ambil sini, masuk bawah ni. Masukkan air dalam terik depan. Dia masuk sini. Habis baju lokus tu. Ambil air terik pada bawah tu. Lalu kan. Habis. Sama ada yang di dalam had muka, dalam haddul wajhi tu, atau yang keluar daripada had muka, dah panjang. Kan? Kerana semua itu buat kenapa? Kerana mengikut fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baginda sallam pada janggut dan dihubungkan dengan dia yang lain. Dalam hadis diceritakan pada janggut dia, yang lain kias. Seperti yang dimasukkan segala anak jarinya kanan ni tadi di bawah, daripada bawah, mana umpamanya masuk daripada bawah. Maka disorongkan, ya, dengan ke belakang anak jari, ya, turun ke belakang. Kemudian maka diturun ke dalam, maka dicerai, daripada diceraikan, masuk terik. Dan satu lagi demikian lagi sunat mentakhlil, asabi', mentakhlil akan segala anak jari kedua tangan dengan apa? Tashbik, yakni anak jari kanan, ya, dengan anak jari tangan kiri dia kepada anak jari tangan kanan. Itu dia. Dengan anak jari tangan kiri. Maksud dia apa tasbih itu? Ya, kita ambil sembahyang kita buat gitu. Ataupun gitu. Jadi maknanya diratakan. Ini tasbih semua takhlil. Ini sunat bila ni? Bila kita yakin wuduk sudah rata. Ya. Kalau yakin tak tasbih, dia tak kata, itu wajib. Macam kaki kan, terselat daripada ujung sampai macam kita asal gaji. Ini bila ni? Kalau dah yakin kata, sunat kita tahlil. Kalau tak yakin kata, umpama kaki dia bertindih, kan? Ada orang tu kan kaki bertindih kan? Terbuka dia, dia tendang dia. Macam jebak kan, tanggal. Melekat. Itu wajib buka. Bila tu buka? Walau boleh buka. Dia buka boleh. Lepas tu, waktu dia tendang balik kan? Wajib buka. Kalau dia tak boleh buka, dah sudah, itiham dia sudah berselaging. Kalau buka ni kan berdarah ni kan, itu haram buka. Sebab bila mudarat haram kita buat. Ya, wala tulqu bi adikum ila luka. Jangan tempat di kamu tempat kebinasaan. Mana benda yang binasa tak boleh buka. Kalau buka haram tu. Macam tatu kan wasyam. Orang pakai tatu kan. Dia baru masuk Islam kepala gangster, kan? Depan rimau, belakang babi. Sini biawak. Penuh badan dia cok. Pepeha. Dia dah masuk Islam, macam mana nak buat tu? Ambil semayang memang tak kata kan? Kena kikis. Kikis. Okey kata semua. Kena buat lah. Tapi kau tak boleh kikis kecuali kena koyak, itu tak payah. Kalau sampai peringkat mudarat, nak pergi koyak kalau berdarah ni kan, itu ketika itu syarat maafkan. Tak payah, dimaafkan. Ya, selama boleh kikis. Kalau dah sampai peringkat berdarah, tak nak pergi kelonggaran mana. Habis. Dan demikian lagi mencucukkan antara segala anak jari kaki dengan kelingking jari tangan kiri kita gunakan. Ya, seperti dia colekkan. Dicocokkan maknanya daripada kelingking kaki kanan pihak bawah kita ambil ni kaki kanan berikan selat gitu. Kemudian kelingking kiri satu-satu sampai habis. Ya. Hinggalah kepada anak jari kelingking kiri, dia jalan straight. Asalnya pada demikian itu ialah khabar iaitu laqit
Ibnu Sabrah, sabda Rasulullah SAW, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi'. Mana sempurnakan oleh kamu akan air sembahyang dan colek-colek, mana tahlilkan oleh kamu akan anak jari. Riwayat Tirmizi, riwayat daripada Imam Tirmizi, anak murid kanan bagi al-Imam Al-Bukhari. Kemudian setengah daripadanya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Soal bagi Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Wal muradu bil ilmi ladunni an-nurani allazi 'allamahu Allah Ta'ala lil arwahi. Situ. Dan murad, wal muradu mana dikendaki. Yang dikendaki wal muradu al ilmu laduni. Dia kendaki dalam perbahasan dulu, yang mana hakikat itu, orang yang dulu dalam makam hakikat. Ya sahibul hakika ghaba anil halqi bi syuhudil malikil haq. Itu taraf dan sifat orang yang telah dibukakan maqamil hakikah dia dengan Allah Ta'ala. Batin dia telah dibukakan dengan nur makrifat. Maka siapa kedudukan dia? Wal haqiqatu, sahibul hakikah, orang yang duduk dalam makam hakikat, ialah ghaba anil halq, lenyap makhluk daripada pandangan batin. Dia tak ada. Ya, dengan sebab apa dia dapat melenyapkan benda itu, berlazat dia dengan Allah Ta'ala, ialah bisyuhudil malikil haq, dengan sebab musyahadah rohani dia dengan Allah Ta'ala. Maka itulah dipanggil orang, dikatakan dapat ilmu apa tu? Ladunni. Ilmu yang di sisi Allah Ta'ala, Tuhan tembak, Tuhan cempak ke dalam batin hati dia. Bila dia sedang melakukan persiapan, ialah pembersihan dia. Dalam batin hati dia, 3 bersih ada tu. Satu daripada syirik jali, kemudian daripada syirik asgar, kemudian daripada syirik khafi. 3 syirik ni dibersihkan, maka Tuhan cempakkan benda tu. Tuan-tuan tak minta pun dia bagi. Dan dengan syarat, buat syarat dia je. Lakukan pembersihan, Tuhan akan tuang. Farriq galbak minal aghyar, baula yamla'u bil ma'rifat. Kamu kosongkan daripada yang lain, bersihkan, maka Tuhan sendiri akan yamla', memenuhkan batin hati seorang tadi. Dengan anwar, dengan nur, wal futuhat, wal asrar. Bila dibuka tu, apa yang dihantar Allah hantar tu, ialah al-ilmul ladunni. Yang kita dapat ni al-ilmu iktisabi. Ilmu iktisab, cara belajar, berguru belajar, menghafal gitu gini, iktisab cara usaha. Yang ni bukan dia terus hantar saja, tapi dapat dia bukan dengan belajar. Ilmu iktisab dengan belajar, berguru belajar, menghafal semua. Itu cara nak dapat dia. Ada ilmu laduni, cara dia apa? Setelah dia ada ilmu syariat dia lengkap, usuluddin dia mantap, fiqh dia pun kemas, tasawuf yang zahir pun dia maknanya mendalami, bagus dah, dia jalan. Riyadhah wal mujahadah. Dalil yang menunjukkan dengan riyadhah mujahadah sampai ulumul laduni, pembukaan kasyaf, ialah hadis Nabi di antaranya, man zahada fid dunya. Siapa yang zuhud dengan dunia, dia latih hati dia supaya tumpulkan pandangan pada dunia. Ketiga itu, allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Tuhan hajar dengan tak ada orang mengajar, dan Tuhan cempakkan dipimpin dengan tak ada siapa pimpin. Tuhan sendiri bagi ilham rabbani dia bagi. Itu panggil futuhat, ma'arif, macam-macam dia dapat tu. Syarat dia duduk, dia nafsun mutmainnah, dia masuk golongan arifin billah. Ketiga tu tunggu Tuhan hantar. Ilmu-ilmu yang tak ada dalam kitab dapat dan cara laduni dengan ilham rabbani dia bagi. Dengan syarat dia bersih. Sebab tu dalam Quran kata, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Tuhan ajar kamu sendiri. Tapi syarat takwalah. Maka intipati takwa apa? 3 kena ada. Fiqh dia kena kemas, tauhid dia kena mantap. 3 tu. Kemudian dia beramal. Baru dia masuk lain takwa. Situ bila Tuhan buka, dia akan buka. Lazat yang terbuka dengan Ta'ala ni satu nikmat yang tidak boleh nak diperikan. Tak sama dengan dunia, 10 kali dunia tak sama. Sebab Tuhan pilih dia, Tuhan angkat dia, Tuhan tarik dia menghadap hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau orang kampung, gaji panggil macam tu. Dapat surat panggil, gaji nak jumpa menghadap macam. Wah, gaji panggil lah. Dia berikan sampian berkilat kan.
Itu mana raja panggil. Ini bukan raja. Raja yang kita sama taraf je makhluk Tuhan ni. Ini Malikul Muluk, raja segala raja. Dia memilih, dia memanggil, dia tarik. Dalil Quran kata Allahu yajtabi ilaihi mai yasha. Tuhan menarik akan orang yang dikendaki. Dan penarikan ini berlaku bila syarat dijaga. Syarat paling besar apa? Kosongkan batin hati kamu dari yang lain, sentiasa kamu menghadap hadrat Tuhan. Insya-Allah dapat. Tuan nafas kita Allah di jalan ni tuan-tuan. Ya. Kemudian maksiat anggota 7 ditolong jaga. Jangan tengok maksiat, jangan pandang maksiat, jangan dengar maksiat, jangan bercakap benda maksiat, ya, jangan melangkah tempat maksiat, kontrol betul bersih, insya-Allah cepat terbuka. Ya, dia cepat terbuka. Bila dia bersih je, Tuan hantar kan. Ila an-nurani, yang dibangsakan kepada nur, ya. Yang mengajar akan dia Allah Ta'ala. Bagi siapa? Bagi segala roh. Bila makan roh tuan-tuan, dia terbuka kan. Dia latifatul qalbi, dia pergi latifatul roh. Di situ kalau dia teknik yang kuat tuan-tuan bersihkan, insya-Allah terbuka. Ya, macam-macam tuan akan buka kan. Dengan syarat dia jagalah. Nur, ya. Ilmu yang bangsa nurani. Nur daripada Ta'ala. Apa dia nur? Ialah quwwatul yakin allazi yusmilu halawatul iman. Ya tak? Ibarat daripada kuatnya pancaran kekuatan iman yang tuan jumpa tadi. Ya. Dalam batin hati seorang tu. Sehingga kekuatan tu memadamkan pandangan yang lain. Bagaimana kalau kita buat nampak kita lagi, mana nur kita kuat. Ya, dia sampai terasa dia kan. Betul-betul dia duduk apa yang Tuhan kata Allahu khalaqakum wa ma Tuhan menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan Tuhan tu kita kena rasakan. Sehingga dia berjalan dia dengan Allah. Bercakap dia dengan Allah. Mendengar dia dengan Allah. Makan minum dia dengan Allah. Dalil tu hadis sahih Nabi SAW. Ya, fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sampai habis. Bila aku kasih je dia, ketika itu dia dapat ya perasaan Tuhan cempakkan, ya, maknanya dia bercakap terasa dari gerak Allah. Kalau kita tanya siapa yang menggerak kita, semua jawab Allah kan. Rasa? Rasa belum lagi. Berasa lain ni banyak. Rasa lain tu masih menjiwai kita. Itu hijab. Itu nak ditabuk dengan zikir banyak biar terbuka. Allah. Hina khatabahum biqaulihi alastu bi rabbikum. Ya. Wal musyaru ilaihi biqaulihi wa 'allama adamal asma'a kullaha illa annahu, ya, maghmurun fil arwahi masturun bizulamil wujudi wa syawagil at-tabi'ah. Khina khatabahum, ni ilmu laduni dan ini bahasa kepada nurani ni ketiga mana tu? Hina khatabahum biqaulihi alastu bi rabbikum. Ketiga menghadap cakap itu mukhatabah. Ya, Tuhan khitabkan bila ni kepada semua roh. Di bila tu alam zarri dulu. Sebelum dipasangkan dengan sangkar kita ni. Sangkar baju luar ni. Ya. Itulah benda yang paling berharga. Itulah dipanggil hakikatul insan. Hakikat diri manusia sebenarnya. Ya, sebelum turun ke dunia itulah hakikat diri sebenar. Roh tadi tu. Sekarang dipangkai dengan sangkar baju macam-macam rupa. Kan? Ada hitam, ada kulit coklat, macam-macam warna ada tuan. Ya, macam bentuk ada fizikal dia luar. Itu semua tak dikira tuan. Itu semua bukan tempat tilik Tuhan. Tuhan nak tilik tempat asli dia, asal tu. Batin hati dia tu, rohani dia tu, ada bersih atau tidak. Tu. Ya. Jadi ketika tiada kekotoran, semua jawab serentak, alastu bi rabbikum. Ya, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab serentak, bala. Ya. Dan katanya, adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Semua jawab serentak. Tak ada satu pun yang jawab lain. Sebab apa? Dia kenal akan Allah Ta'ala. Sebab apa dia kenal? Ketika itu bersih terang rohani dia. Tapi cempak atas dunia ni habis. Dah kena nafsu dengan syaitan, dengan macam-macam. Dah habis terbalik-terbalik. Dah tak kenal Tuhan lagi dah. Ya? Satu. Kemudian, wal musyiru ilaihi biqaulihi 'allama adamal asma. Dan diisyaratkan kepadanya juga ilmu laduni nama biqaulihi dengan katanya firman Allah Ta'ala tu. Mana dia? Wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal man sampai akhir ayat tu. Dan mengajar Allah Taala akan Adam. Jadi Nabi Adam dulu ya masih dia dapat ilmu ni, Allah Taala ajarkan semua asma. Mana universiti dia masuk? Ada sekolah masuk tak? Ada. Siapa yang ajar? Terus direct. Ketika alam zari dulu siapa ajar?
Tuhan aja semua. Itulah ilmu yang terus direct daripada Ta'ala. Fa'alu lima yurid, dia buat apa dia nak. Ya. Apa dia nak ajar tak ada penguasita, dia nak ajar terus direct, dia nak bagi macam mana tu hak dia. Ini cerita ada wujudul ulumul ladunia. Ya, ada ni ilmu laduni dengan nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan segala nama tetapi bahawasanya ditutupkan di dalam arwah, dilindungi dengan kalam wujud dan segala yang mengendalikan tabiat. Illa annahu bahawasanya dia tu makmurun, ditutup bil arwah dalam alam ruh. Masturun dia tersembunyikan bizulamil wujud dalam kewujudan ini, wasyawaril tabiah, dan kesibukan kita melayan anggota luar ni, melayan luar ni banyak sangat, dah tertutup dia tuan-tuan. Jadi nak dapat dia balik kena sucikan balik, ya, sucikan balik atau akan tuang balik. Benda tu dah ada, ya. Nilaian mahal tu ada tuan. Kegunaan dia tu ada. Kalau nilai batu permata ratus ribu, tapi kita dah bolut dengan apa lumpur terbaling ke tepi jalan, seorang tak ambil. Tapi kalau orang kenal, dia basuh cuci balik, pum, naik harga dia, RM100,000. Kerja kena cuci balik. Cermin, dia boleh suluh mana-mana, terang. Tapi bila dia dah berlapuk, dia punya debu dah satu hun tebal. Maka dia tak nampak. Kena cuci balik. Cuci tu dia panggil riyadah. Dia kena banyak riyadah. Buat kerja. Nak sampai ke Tuhan, kena buat kerja. Ni tak nak buat kerja, payah. Kan? Macam dalam politik, kau ni apa kerja, bukan jawatan, tak buat kerja. Ni kerja dengan Tuhan lagi besar ni. Kerja untuk menghadap hadrat Allah Ta'ala. Dan nikmat paling besar di dunia akhirat dan nikmat hadratul unsi. Hadrat, masuk hadrat Tuhan. Di akhirat dibuka terus, di dunia dimuka syafahkan. Inilah hadrat. Kena buat kerja. Jangan tak buat kerja. Mengaji saja tak buat kerja tak jadi. Tuan-tuan hanya dapat maklumat saja. Maklumat, gini. Buat kerja tak ada. Habis, jam itu dan ugi. Ya? Tuan-tuan nak dapat maklumat saja ke atau nak merasai? Kalau nak merasai, kena buat kerja. Kerja apa dia? Riyadah wal mujahadah. Sungguh-sungguh sampai terbuka. Lapis hijab tu terbuka, pum, terbuka lah dia. Bila terbuka, tahulah dia. Ketika itu betapa lazat, betapa nikmat, Masya Allah. Ya? Tak boleh digambarkan. Tak ada nikmat paling besar tu. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling sempurna bila terbuka rohani kita dengan Ta'ala. Nikmat paling sempurna. Dan satu lagi, fa iza zala bi taufiqillahi zahara wa huwal murad bil khabar man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Fa iza zala, maka apabila hilanglah kedua, ya, kedua hijab tadi hilang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa hilang dua tadi, ya? Zulam wujud dan syawarid tabi'ah hilang. Hilang kedua tu daripada batin hati dia. Segala yang mengotori itu bersih, dia bersih, dia sentar riyadah mujahadah. Ketika itu nyatalah zahara, terang, nyatalah ia dalam pandangan rohani dia, ya. Dan itulah yang dikendaki dengan khabar, dengan hadis, iaitulah man amila bima alima warasahullahu ilma man lam ya'lam. Siapa beramal dengan yang dapat, mana yang ditahu, dapat mengetahui ia, nascaya mempusakai, tuan buka ia, akan dapatan yang belum mengetahui. Itu dia bagi ilmu di sisi Allah Ta'ala terus. Mereka dapat ni tuan-tuan, dia punya lazat Allah. Kalau nak ceritalah tuan-tuan ni. Sebab benda zauk. Man zak wa man lam yazuk lam jadi. Siapa rasa, dia rasalah. Siapa tak rasa, tak boleh nak cerita. Tuan makan musang king sedap kan? Cuba rasa dia, cuba cerita. Mana boleh cerita rasa? Tuan berkerut cerita pun kerut kering-kering, tak sama rasa dia. Dia kena makan. Dia makan buah nama lepang. Baru dapat ini rasa. Sebab rasa benda yang lemah daripada kalam untuk mengolah, lisan untuk mengolah, tangan untuk menulis. Lemah. Jam. Benda rasa zauki ni, tangan tak boleh nak tulis. Tulislah 1000 muka surat tesis sedapnya buah durian ini. Wah, 2000 muka surat pun tak sama hakikat orang yang makan. Dia tak tulis dua pokok je. Buah tu jatuh, dia meleleh dia. Kan? Faham, dia buka, dia makan, rasa dia. Maka dengan rasa itulah dia sampai hakikat sebenarnya. Sebab tu nak dapat rasa dengan Ta'ala, sila buang rasa dengan makhluk. Pertama rasa nafsu, sedap dengan maksiat, sedap muka semua buang. Kemudian rasa nafsu kita buang. Kemudian rasa pandangan pada kebesaran makhluk semua buang. Cuci dia.
Ya, baru dia dapat rasa zauq dengan Tuhan. Tuhan pancarkan dia punya nikmat. Itu orang kalau semayang kan, dia angkat takbir, zam, Allahu Akbar, pum, rohani dia mi'raj hadrat Tuhan terus habis, mana hilang lain dan. Ya, kita Allahu Akbar, oh kat situ kunci jadi, nampak dah, nampak kunci hilang. Dia angkat takbir belum rokok, kunci hilang tu dah nampak. Celah berlepas aku cerita. Kan? Jadi semayang dia semayang kunci. Nampak kunci tergantung. Allah. Bila terbuka saja, payang kashifu an qalbih ghita'u zalika fa'arada an kulli makhluqin hatta anil jannah. Satu lagi. Bila dibersihkan, maka payang kashifu terkasyaflah. Itu berarti ilmu ni ilmu mukasyafah. Ilmu dalam suluk tuan-tuan dipanggil ilmu mukasyafah. Bukan ilmu mudarasah yang kita belajar ni. Kan? Sebab tu walaupun dia profesor, dia PhD bahagian syariah, alim kan, PhD, karang buku lagi. Rabbi ataupun syekh yang memimpin, dia kena lapas suluk masuk. Tuan, saya datang daripada lautan jahil. Boleh cakap tak? Kata aku tak terbuka mulut. Aku ni PhD alim nak kata aku jahil. Memang jahil. Sebab kashfin, sini kashfin. Bukan ilmu mudarasah, kan. Ilmu kashfin, pembukaan. Kami datang daripada lautan jahil. Kelam dosa. Ya. Dan maknanya taksir, kekurangan. Itu lapas nak masuk. Kalau suruh lapas tu kena masuk. Lapas untuk menjatuhkan diri tu pun. Siapa yang tak boleh melantaikan diri di dalam suruh, jangan harap. Kadang-kadang nak penting zikir tak boleh. Sebab apa? Dia tak boleh masuk. Zikir terdekat dia lain kan. Zikir yang bersanad. Ya. Sebab seorang sahabat saya ni kan dia masuk Naqsyabandi Khalidi kat apa? Kat Jam dulu. Dia ada main seni silat sabil. Ya, silat sabil. Itu pakai jin kan. Ya, jin kalau kuat dia duduk kat pusat. Dia zikir biasa okey, tak ada masalah. Dia pentik ke tarekat, busing dia kan. Akhirnya mursyid letak dia kat depan. Khalifah semua tembak sikit. Pum, melambung dia kan. Melambung dia panjat dinding macam cecak. Boom, jatuh aja badan dia lembik macam kain. Benda tu keluar habis. Lepas tu baru dia tarik laju. Itu makna apa tu? Hijab semua tu dinding. Main benda-benda macam ni semua dia tak pakai. Dalam tarekat pantang sangat main-main benda jin, benda apa tak boleh pakai. Memang tak berjalan zikir. Itu menandakan hijab. Benda tembak, buang. Ya, dia nak Allah Ta'ala je terus. Dia tak nak hijab tempat lain. Atau waktu jalan bila kita lantaikan diri kita, insya-Allah cepat dia naik. Ya. Sebab ilmu cara mukasyafah, ya. Datang dalam lautan jahil gitu kan. Kejahilan kata sebab tidak ada pembukaan. Mana payak syifu an qalbihi ghita, ya, ghita al-zalik fa'arada an kulli makhluqin hatta anil jannah, jim tu, anil jannati. Maka dibukakan. Payak syifu boleh terbuka. Kalau baca bina majhul boleh, payuk syafu boleh ikut. Ya, kalau itu baca ghita'un, naik fa'il dia. Dibuka daripada hatinya itu akan penudung tu. Tuan buka. Kita yang payah nak sedap dengan Tuhan. Sebab tudung lagi. Tudung ada lagi, tudung. Tak nampak tak apa je lah. Tengok tak clear. Benda ada, dah tahu ada. Mana kita dah etikat Tuhan tu maujud. Tapi nak jelas pandang tak jelas. Sebab banyak hijab banyak. Dia kena buka. Penudung demikian itu, ya, dia hijab nafsu ada hijab syaitani, duniawi macam-macam. Maka berpaling ia daripada tiap-tiap makhluk. Fa'aradaan. Makna bila hati dia boleh tamam berpaling pada makhluk. Satu kaedah, nampak tak? Hati nak paling pada makhluk setengah daripada apa sifat dia, orang bersifat zahid. Dia boleh berpaling daripada dunia, maknanya dia zuhud. Bila dia boleh tamam zuhud? Bila payuk syafu. Dibuka, dikasyafkan. Bermakna kalau dia tak dibukakan kasyaf batin hati dengan Ta'ala, dia takkan jejak makam zuhud yang sebenar. Tak usah dibahas lagi tak mana pun. Dia bahala ihya apa baca kitab besar, zuhud mana ni. Dia takkan jejak. Melainkan payuk syafu'an qalbih ghita'ud. Terbuka ghita' dia pum baru dia berduduk. Sebab apa? Bila terbuka dia menghadap hadrat Tuhan, lazat dia takkan paling ke dunia kita. Kelazatan dia dengan Ta'ala membakar segala kelazatan yang lain. Di sini dia orang sen-sen tangan baju tangan. Suruh tembak zikir betul-betul. Kan? Puang ajak tak datang-datang. Tuan-tuan dah ahli makrifat tak apalah, tak datang pun tak apa. Semua dah arif billah kan. Sinilah tuan-tuan nak buka, nak tahu tak tahu. Lazat nikmat dia tuan. Maka dibukakan daripada hatinya akan penudung demikian itu. Bila terbuka dia, masya-Allah tuan-tuan ni. Maka ketika kita barulah sah berpalinglah ia dari tiap-tiap makhluk. Baru sah. Ya.
Baru kata fa'arada an kulli makhlukin hatta anil jannah. Sehingga daripada syurga pun dia berpaling. Sebab syurga tu makhluk tak? Makhluk. Ya, dia nak khalik Tuhan di sini. Tuhan dah dapat tuan-tuan, lain tak ceritalah. Cari reda Tuhan. Sebab reda tu paling besar kali. Wa ridwanum minallahi akbar. Tu nas Quran. Reda Tuhan tu akbar, isim tafdil kan, paling besar kali. Jadi maka kayulah tuan-tuan. Mudah-mudahan dibuka oleh Allah Taala. Kemudian semakal fahaza qaim bi huquqi rubiyyah wallahu a'lam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa inna khaira kullukum yadu anta. Subhanallah.